Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Solehah Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Solehah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-7 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah, tajuk kita hari ini adalah menjiwai solat. Okey, Solehah nak minta tolong kepada anda semua. Tolong share, tolong kongsikan Solehah punya link live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, kita ada siapa hari ini? Okey, Alhamdulillah. Thank you yang share, yang like, yang komen. Okey, kita mulakan dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Puan Masyitah Ahmad. Hai Puan B. Hai Puan Majiah Ladari. Okey, alhamdulillah. Tajuk kita hari ni adalah menjiwai solat. Macam mana kita nak menjiwai solat kita? Bermaksud di sini kita menghayati dan kita fokus terhadap solat kita. Kita nak bagi kualiti yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mempersembahkan solat yang paling indah dalam hidup kita. Bagaimana? Okey, yang pertama, ada caranya macam mana kita nak merasai solat tu dalam hati kita supaya kita fokus dan tawajuh terhadap solat kita, iaitu dengan menjiwai solat kita. Hai, waalaikumsalam Puan Fatimah Mong. Hai, waalaikumsalam Puan Nusyahidah Hamidi, Puan B Hasnah, Puan Engku, Puan Umi Afan Kalisha Umairah. Okey, alhamdulillah. Okey, solat teruskan kepada poin yang pertama. Okey, untuk kita menjiwai solat kita, hendaklah kita faham makna bacaan di dalam solat. Sebagai contohnya, yang paling kita kena faham adalah surah Al-Fatihah lah. Sebabnya, surah Al-Fatihah adalah antara surah yang wajib kita baca di dalam solat kita. Sebab dia adalah salah satu merupakan rukun solat kita. Kalau kita tak lakukan salah satu rukun solat, maka solat kita tidak sempurna dan menjadi solat yang tidak sah. So, kita kena faham maksud Al-Fatihah tu sendiri apa. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah Waladdallin, amin tu kan. So, kita baca surah Al-Fatihah dan bagaimana kita nak menjiwai solat kita adalah dengan kita faham maksud surah Al-Fatihah tu sendiri. Kita nak solat yang fokus, nak solat yang menjiwai. Orang kata feeling kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita faham sendiri bacaan di dalam solat. Lagi apa? Bacaan sujud bagaimana, bacaan rukuk macam mana, takbiratul ihram macam mana, tahiyat awal, tahiyat akhir. Semua tu kita kena faham dan kita kena tahu apa tujuan. Tujuan Allah mengkehendaki kita untuk melakukan rukun-rukun solat ini dengan sangat sempurna. Supaya kita tahu setiap hidup kita hanyalah kita serahkan kepada Allah. Solat kita, mati kita, hidup kita adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sempurna solat, maka sempurnalah iman kita. Sebab tu, solat sangat berkait rapat dengan akhlak dan peribadi diri kita. Kalau kita solat pun cincai-cincai, solat pun tunggang langgang, maka jangan pelik kenapa hidup kita tunggang langgang. Sebab kita tak cuba untuk memperbaiki solat kita. Kita tak memperhalusi solat kita. Kita tak menjiwai solat kita. Tengah-tengah solat duk fikir benda lain. Nak makan apa lepas ni. Tengah solat duk fikir lepas ni nak buat apa. Kita tak fokus. Tak fokus dan tak
tawajuh terhadap apa yang kita sedang lakukan. Kita sedang menyembah Allah, tetapi dalam masa yang sama fikiran kita dok menerawang terhadap keduniaan. So belajar dan sentiasa improve diri kita untuk sentiasa menjiwai solat kita dengan memahami bacaan di dalam solat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cara bagaimana kita nak menjiwai solat kita, hendaklah kita merasakan sesungguhnya inilah solat yang terakhir yang aku nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab selalunya perkara yang terakhir, bila kita tahu ini adalah peluang terakhir, kita akan buat bersungguh-sungguh kan. Sama juga macam kerja kita. Kita tahu ini hari ni adalah due date, deadline nak kena hantar report ni. So kita akan laksanakan hari yang terakhir itulah kita dok pulun nak buat sungguh-sungguh. Contoh nak closing akhir tahun kan. Hari terakhir itulah kita dok pulun sungguh-sungguh untuk capai target kita. Sama juga macam solat kita. Bila kita anggap ini adalah solat yang terakhir, ini adalah ibadahku yang terakhir, kita akan melakukan yang bersungguh-sungguh. Taubat sudah, istighfar sudah, zikrullah sudah. Kita solat sampai bengkak-bengkak kaki sebab kita tahu, andai ini adalah solatku yang terakhir, aku nak persembahkan solat yang sangat terbaik dan first class kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi andai kita masih lagi leka, masih lagi lalai, solat pun kita tak endah, sampaikan solat di hujung waktu pun kita tak rasa apa, tak rasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita rasakan ini adalah solatku yang terakhir, andai Allah cabut nyawaku sekarang, aku dah ready dah. Ibaratnya macam itulah. Kita nak mempersembahkan yang terbaik, kita anggap itu adalah yang terakhir dan inilah peluang untuk aku bercakap dengan Allah, untuk menyembah Allah dengan kualiti solat yang sangat the best in our life, insya-Allah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita nak menjiwai solat kita, hendaklah kita khusyuk dan fokus memandang kepada tempat sujud, sejadah kita. Sebab tu sejadah dilarang ataupun tak digalakkan kita menggunakan sejadah yang terlampau crowded gambarnya. Sebab tu sejadah, kita hendaklah pilih sejadah yang bersesuaian dengan solat kita. Jangan sejadah, orang kata sejadah yang terlampau banyak gambar, bunga-bunga, gambar yang boleh menarik perhatian sehingga mengganggu fokus. Kira dekat sini, jangan gunakan sesuatu yang mengganggu fokus kita. Yelah, kita nak menghadap Allah. And then dalam masa yang sama, kita nak solat tu nak memandang ke tempat sujud. Bila kita nak memandang ke tempat sujud, melainkanlah sejadah tu gambar masjid, gambar awan ke, insya-Allah gambar Kaabah ke. So kita akan fokus. Lagi-lagi sebab tu sejadah tu bila gambar Kaabah, kita tahu itu adalah kiblatku. Itu adalah antara salah satu gambaran yang Islam ni mementingkan kita untuk menjaga solat kita. Ibarat solat itu adalah tiang agama kita. Kalau solat tak ada tiang, maka runtuhlah rumah Allah. Maka kita memperbaiki solat kita dengan memandang ke tempat sujud dan fokus. Jangan duk pandang kiri kanan, bergerak sana sini. Maka makruh kita bergerak terlebih had daripada yang sepatutnya. So jaga solat kita, fokus sahaja pandang ke tempat sujud supaya kita boleh menghayati setiap solat kita. Setiap rukun solat kita, kita dapat laksanakan dengan sangat sempurna. Ni duk fikirkan kejap-kejap mata tu terangkat duk tengok kelibat anak, tengok gelagat anak. So tak fokus. Hendaklah kita solat tu kita fokus. Kita yakin, waktu aku solat ni tak apalah, Allah yang jagakan anakku. Kalau tiba-tiba anak duk panjat belakang ayahnya, anak duk berpusing-pusing, tu abaikan je. Kita fokus pada solat kita. Jangan kita mengganggu fokus kita dengan apa yang ada di persekitaran kita. Anggap je macam tak ada apa-apa. Ini adalah antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak solat, aku kena fokus. Jangan peduli pada apa yang berlaku di persekitaran kita. Bunyi apa ke, bunyi orang berjalan ke, bunyi kucing miau ke. So abaikan, pedulikan. Kita fokus pada solat kita, insya-Allah. Okey, yang keempat, bagaimana kita nak menjiwai solat kita? Ni khusus untuk yang selalu bangun malam kan, qiyamul lail. Macam mana kita nak fokus solat kita? Ada yang mengadu, tak bolehlah nak solat bangun sepertiga malam, rasa mengantuk dan sebagainya. So cara untuk kita fokus terhadap solat kita, lebih-lebih lagi kalau yang nak berjaga sepertiga malam tu, hendaklah kita memilih
tempat ataupun waktu yang tenang. Waktu yang tenang, tak ada gangguan, semua orang tidur. Waktu itulah kita nak berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak menangis ke, nak mengadu ke, hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada waktu itu, waktu yang sangat hening, selalunya jiwa manusia ni dirasa syahdu. Dia rasa syahdu, rasa hiba, rasa bersalah, rasa berdosa, sehingga menitiskan air mata keinsafan. Banyak dosa kita yang kita belum minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita pilih waktu yang tiada gangguan, contohnya pukul 3 pagi, 4 pagi kan, semua orang sedang tidur, waktu itulah, itu adalah hubungan dan masa yang paling sesuai untuk seseorang tu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak persembahkan solat kita yang terbaik. So betulkan solat kita, sebab kita tahu solat ini adalah antara penentu aku. Kehidupan aku kalau baik, maka adalah datangnya daripada solat yang baik. Sebab tu kalau kita banyak masalah, tak ada benda lain yang kita kena betulkan melainkan betulkan solat kita. So betulkan solat kita. InsyaAllah kalau solat kita betul, solat kita sempurna, maka sempurnalah dan permudah sangat urusan kita Allah bagi, insyaAllah. Okey, yang seterusnya, tanam rasa takut dan khauf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, kita nak solat, jangan kita rasa, orang kata rasa masih nak enjoy. Tetapi bila kita solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul rasa takut. Rasa takut nak buat dosa, rasa takut nak buat maksiat, rasa takut nak buat kesalahan demi kesalahan, sebab kita sedang berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ni adalah connection kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bagus solat kita, maka connection kita dengan Allah akan semakin erat. Tetapi andai solat kita masih ada yang lompong-lompong, masih ada yang tak sempurna, kita tak usaha nak perbaiki, sebab tu connection kita dengan Allah renggang. Kita nak minta doa dengan Allah, kita tak yakin, kita tak fokus dengan apa yang kita sedang minta dengan Allah. Solat pun solat yang tunggang langgang, solat yang tak sempurna. So macam mana Allah nak makbulkan doa kita? Adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun kita tak jaga. Sebab tu, bila nak minta sesuatu kepada Allah, sesuatu hajat, pastikan diri kita sendiri ni sudah clear. Connection kita dengan Allah erat, hubungan kita dengan Allah pun sentiasa diperbaiki, bukannya tiada perubahan dari semasa ke semasa. Hendaklah kita sentiasa improve dan pertingkatkan ibadah kita. Puan Cahaya Putih kata, sebut pasal fokus ni kan, si kakak yang umur 5 tahun ni, dia nak pi kali badan adik dia yang baru meniarak risau tergeliat tangan. Ini antara cabaran lah. Betul. Saya pernah alami juga. Yelah, kita ada baby kan. Contoh baby tu 5 bulan. And then si kakak tu umurnya 2 tahun. Kita risau kan. Time kita solat, sujud, rukuk, tiba-tiba si kakak tu duk nak angkat baby. Kita risau lah kan. Budak, baby, belum, badan dia masih lembut. Faham kerisauan tu. Tapi insyaAllah, sebelum solat, niat dan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku nak solat ni. Ya Allah, jagakanlah anak-anakku supaya tak mengganggu fokusku. Kesilapan ramai orang, dia risau dalam masa yang sama, tetapi dalam kerisauan dia tu, dia lupa nak minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita dah minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, so kita akan rasa lega sebab kita tahu, ya Allah, aku nak beribadah dan dalam masa yang sama aku tak risau sebab Engkau yang menjaga dan mengurus setiap apa yang ada di sekelilingku supaya aku fokus ibadahku, supaya aku fokus solatku. So kita minta berbicara dengan Allah sekejap, bermonolog sekejap, cakap, ya Allah, jagakan anak-anakku sekejap, aku nak solat dengan baik. So Allah akan memperkenankan. Kalau tak percaya, cuba lepas ni tukar cara dan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya guna niat pada Allah, risau ni masa diwat baru ni. Kakak ni macam tak percaya cara kita cakap tu. Tapi nampak dia solat muslimah okey. Puan Rasimah. Itulah, apa-apa pun bergantung dengan niat kan. Yelah, kadang-kadang orang tak biasa dengan cara kita. Dia kata, apa cara dia tu? Dia cakap macam mana? So, bila kita ada ilmu, sebab tu seseorang tu, dia nak improve ibadah dia, dia kena cari ilmu.
dia kena tambah ilmu. Sebab kadang-kadang kita tak sedar, rupa-rupanya diri kita jahil, tak tahu apa-apa. Nak malu kita ego, nak tanya kita ego, kita malu nak bertanya. Sebab tu ada kata-kata peribahasa, malu bertanya, sesat jalan. So kita nak sesat jalan ke kita nak jalan yang lurus? Sebab tu kalau kita tak faham, tak tahu, segeralah bertanya pada ahlinya. Segeralah bertanya pada yang pakar, yang lebih mengetahui, supaya kita tak terus-terusan buat silap. Kita nak mandi, tengok anak kat katil kan. Faham sangat. Kadang-kadang, itulah struggle mak-mak ni kan. Mandi pun tak sempurna, nak pergi tandas ke, nak masuk tandas ke, ada je struggle-strugglenya. Tapi, tak salah kan kalau kita berusaha minta tolong Allah, ya Allah jagakan sekejap je. Aku nak buang hajat sekejap. Ya Allah, jagakan sekejap je. Aku nak mandi sekejap. So, insya-Allah, kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita minta tolong suami ke, ataupun kita minta tolong kakaknya yang lebih boleh diharap untuk tengokkan adik-adiknya supaya tidak berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini. Tetapi, satu yang Soleh nak ingatkan, apa-apa pun kebergantungan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada upaya, daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Kita, manusia ni kadang-kadang lupa nak minta tolong dengan Allah. Kita lebih risau, tetapi mulut kita ni lupa nak minta tolong dengan Allah. Minta tolong Allah jagakan. Minta tolong Allah uruskan anak-anak ni. Dalam masa yang sama, insya-Allah. Sebab tu, mulai hari ni, kalau kita tak terbiasa untuk amalkan berdoa dan minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ubah dan mulakan terus supaya hidup kita berjalan dengan lancar, anak-anak kita dijaga, anak-anak kita tak ada dalam keadaan bahaya, semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab setiap perbuatan kita yang baik, ialah kita nak solat kan. Kita nak solat, nak fokus ibadah. Tiba-tiba kita risau anak kita dalam bahaya. Tetapi kita lupa nak minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, deal with Allah. Jangan kita buat sorang-sorang. Jangan kita buat kerja Allah. Sebab Allah sentiasa ada. 24 jam Allah sentiasa ada dengan kita satu hari. Allah tak pernah terlewat satu saat pun dalam memerhatikan kita dan menjaga kita, insya-Allah. Okey, yang seterusnya. Bila kita nak menjiwai solat, cuba elakkan jangan solat yang tergopoh gapah. Jangan solat yang kelang kabut. Sebab bila kita solat kelang kabut, sebagai contoh, dah lagi 5 minit nak masuk isyak, solat maghrib belum kita buat. So, kita dah terkejar-kejar kan? Cuba elak situasi ini dari terus berlaku. Sebab tu kita digalakkan, dengar je azan, kita cuba sedaya upaya untuk solat awal waktu. Supaya kita tak mengalami keadaan tergesa-gesa, terkejar-kejar, nak solat pun dah tak fokus. Sebab kita sendiri, salah kita sendiri. Biasa sangat solat di hujung waktu. Biasa sangat solat dah nak masuk isyak, dah nak azan waktu solat lain, kita barulah nak ambil wuduk. Jangan jadikan kebiasaan. Bila kita abaikan solat kita, jangan pelik kenapa hidup kita porak-peranda. Sebab kita tak cuba usaha nak ubah. Kita masih lagi selesa dengan keadaan solat lambat-lambat tu. Keadaan solat dah di hujung-hujung waktu. Dah makruh dah, walaupun sebenarnya boleh lagi solat. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Sebab Allah tak pernah beralasan langsung pun untuk memberikan kita segala nikmat yang ada di sekeliling kita. Kita je selalu bagi alasan, nak main bola lah, nak layan drama dululah, nak mandikan anak dululah. Sedangkan kita sendiri yang pilih waktu kita. Kita sendiri yang pilih untuk atur waktu kita sebaik-baiknya. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita solat tergopoh gapah, boleh jadi doa pun kita tak sempat, berzikir pun kita tak sempat, nak puji-puji Allah pun kita tak sempat. Sebab tu macam mana Allah nak makbulkan doa kita? Adab kita ke laut. Adab kita tak sama sekali macam apa yang kita nak. Sebab tu kalau nak sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga dulu adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah tak murka dan marah kepada kita.
kita jaga Allah, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Percayalah, Allah sentiasa ada bersama kita saat susah dan senang. Manusia je yang akan mudah lupa. So jangan lupa diri, insya-Allah serahkan semuanya kepada Allah, pasti semuanya lancar-lancar berlaku insya-Allah. Okey, sudahi perkongsian ilmu pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersambung lagi esok hari di waktu yang sama. Jika tak ada aral melintang, insyaAllah Soleh doakan anda kaya berjaya dunia akhirat. Dan cuba sedaya upaya untuk mempersembahkan solat yang terbaik, sebab kita nak menjiwai solat kita. Kita sendiri kena be prepared dan kita kena buat persediaan mental dan fizikal insyaAllah. Okay, terima kasih semuanya yang support dan bersama dengan live Solehah pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.